Setahun maksudnya macam mana tuan-tuan? Setahun tu simbolik ke hakikat? Setahun itu kata para ulama ia adalah hakikat. Setahun itu, hari ni tuan-tuan, hari ni kita 2018, sehari ada berapa jam? 24. Ketika Dajjal keluar, hari pertama Dajjal keluar, Allah panjangkan sehari itu jadi 360 hari sehari itu. Maksudnya 360, tuan-tuan darabkan dengan 24 dapat 8,640 jam. Hari pertama Dajjal keluar, untuk habis hari pertama daripada terbit matahari sampailah terbenam dan terbit balik matahari esok, sehari itu ambil masa 8,600 jam. Simbolik ataupun hakikat, kata para ulama, yang Nabi sebut hari pertama itu bukan simbolik tetapi ia adalah hakikat. Apa buktinya? Saya sebut kat tuan-tuan, buktinya ialah apabila sahabat tanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, hari pertama yang Dajjal keluar itu jadi panjang seperti setahun panjangnya. Apakah cukup hari yang panjang itu untuk kami solat 5 waktu sahaja?" 8,600 jam tu tuan-tuan sehari. Sahabat tanya Nabi, "Ya Rasulullah, hari yang panjang itu cukup tak kami solat 5 waktu?" Jawapan Rasulullah, tuan-tuan tengok jawapan Nabi. Jawapan Nabi ialah la, tak cukup. Nampak? Bahkan jawab Nabi, "Uqduru lahu qadra." Kalian mesti membuat anggaran kepada hari yang panjang itu. Ulama hadis hurai pada hari ini, maksudnya begini, ketika hari Dajjal keluar itu cuacanya kita kata 4,000 jam siang, 4,000 jam malam. Contoh, hari ini 12 jam siang, 12 jam malam. Ketika Dajjal keluar, sehari jadi seperti setahun. Sangat panjang. Kita tak boleh nak bayang betapa huru hara ketika itu. Macam mana nak solat? Jam berpusing, kita tengok jam. Contoh, kita tengok jam berpusing. Pukul 6 kita solat subuh, kemudian jam berpusing 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 1:30. Bila cukup jam 1:30, kita tengok cuaca masih tak berubah macam pagi. Nak kena semayang zuhur ke tak semayang zuhur? Kita tadi dah solat subuh jam 6, kemudian jam kita berjalan 7, 8, 9, 10, 11, 12, jam 1:30. Kita tengok cuaca seperti subuh. Nak solat zuhur ataupun tidak? Berdasarkan hadis ini mesti solat zuhur. Kena semayang zuhur. Tengok jam, kena solat zuhur dah ni. Semayang zuhur. Bila jam tu bergerak 2:30, 3:30, 4:30, kena solat asar. Itu yang dimaksudkan oleh sabda Rasulullah, la, tak cukup 5 waktu. Uqduru lahu qadra, kalian mesti anggarkan waktu solat itu. Kena semayang tuan-tuan, kena semayang. Soalan kedua para sahabat, "Ya Rasulullah, ketika hari pertama Dajjal keluar sampailah hari terakhir, hari pertama panjangnya setahun, hari kedua panjangnya sebulan, hari ketiga panjangnya seminggu. 360 tuan-tuan campur dengan 30, tuan-tuan campur dengan 7. Kemudian kata Rasulullah, hari yang keempat seperti hari-hari biasa kalian." Subhanallah. Tuan-tuan, apa maksud hari-hari biasa kalian? Macam yang tuan-tuan hidup hari ni lah. Maksudnya lagi 36 hari seperti biasa. Tuan-tuan boleh campur, maka jadi jumlah keseluruhan lebih kurang 400 hari. Lebih kurang 400 hari lebih. 400 hari panjangnya tanpa setitis air dan tanpa sebiji gandum, beras. 400 hari lebih tanpa sebutir setitis air
tanpa sebiji gandum ataupun sebiji beras. Manusia seluruh bumi pasti mati. Tuan-tuan sekalian, sahabat tanya, "Ya Rasulullah, ketika tempoh Dajjal keluar yang panjang itu, makanan tidak ada, minuman tidak ada. Apakah makanan orang-orang beriman?" Kenapa sahabat tanya makanan orang beriman? Kerana sebelum itu Nabi sudah pun cerita, sesiapa yang mengaku bahawa Tuhan itu Dajjal, mereka akan diberikan makanan, mereka akan diberikan minuman. Macam mana Ustaz? Apabila Dajjal sampai di satu tempat yang sudah pun kering kontang, manusia bergaduh, berperang, berbunuhan, bertumbuk-tumbuk di antara satu sama lain kerana tidak ada makanan dan minuman. Apabila Dajjal sampai, manusia keseluruhan kawasan itu datang berbondong-bondong mengeremuninya. Sebelum diberikan makanan dan minuman, mereka dipaksa untuk mengaku, "Apakah aku Tuhan kamu?" Maka orang pun sebut, "Ya, kamu Tuhan aku." Maka Dajjal pun memberikan bukan sahaja makanan dan minuman, kata Rasulullah, bahkan mereka diberikan berbongkah-bongkah emas kepada yang mengaku itu. Tuan-tuan, bukan 5 gram, bukan emas 10 gram. Mereka akan diberikan ketulan-ketulan emas. Subhanallah. Sebab itu yang bukan Islam, yang bakal murtad, yang bakal keluar daripada Islam, wal'iyadzubillah, mereka boleh makan, mereka boleh minum. Bahkan Dajjal hanya menunjukkan ke langit dengan tangannya, begitu sahaja, maka turunlah hujan selebat-lebatnya di kawasan itu. Dajjal dengan kuasa yang Allah berikan kepadanya, dia hanya tunjukkan ke bumi begitu, maka keluarlah tumbuh-tumbuhan dan makanan untuk dimakan. Macam tu yang dia tunjuk. Aku Tuhan ke tidak? Tuhan. Dia tunjuk begitu, keluar, ambil. Kawan tu nak balik nanti sekejap, ambil emas pula. Subhanallah. Manusia hari ni tuan-tuan sanggup bayar beratus-ratus ringgit untuk mendapatkan hiburan yang lara dan untuk memenuhkan nafsu syahwat. Mereka membayar untuk mendapatkan hiburan dan juga memenuhkan keinginan nafsu syahwat. Apatah lagi pada zaman Dajjal, bukan mereka membayar, mereka dibayar. Maka lebih-lebih lagi lah mereka akan mengaku Dajjal itu Tuhan. Tuan-tuan faham tak? Zaman kita hari ni, nak dapatkan hiburan pun orang sanggup bayar beratus dan beribu untuk mendapatkan hiburan. Zaman hari ni. Apatah lagi pada zaman Dajjal, bukan mereka membayar, mereka dibayar oleh Dajjal. Maka kata Rasulullah, kalian akan melihat berbondong-bondong orang mengikuti belakang Dajjal untuk mendapat habuan di belakangnya. Sebab itu panjang yang seperti 400 hari ini, para sahabat tanya, "Ya Rasulullah, dalam keadaan begitu panjang tidak ada makanan dan minuman, apakah makanan dan minuman orang-orang beriman?" Tuan-tuan, subhanallah. Tuan-tuan dengarlah apa yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawab Rasulullah, makanan orang beriman sepanjang hari Dajjal hidup sebelum mati itu ialah subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itu saja. Bermaksud sepanjang 400 hari itu, kesemua orang-orang beriman tidak akan menjamah walaupun sekeping roti, tidak akan menjamah walaupun sesuap nasi, dan mereka tidak akan minum walaupun seteguk air. Berapa lama tuan-tuan? 40 hari, yang panjangnya lebih kurang 400 hari. Ajaib ke benda biasa? Jawapan dia ajaib. Perkara ajaib itu hanya akan berlaku kepada orang yang sudah membiasakan diri mereka dengan solat dan zikir. Keadaan untuk selamat itu ketika kemunculan Dajjal hanya akan terjadi kepada orang yang membiasakan diri mereka dengan berpuasa dan zikir.
apabila mereka berzikir mereka akan kekenyangan, kata Rasulullah. Setiap kali bila mereka sebut subhanallah, perut mereka berasa kekenyangan. Kemudian bila sampai tengah hari lapar balik, mereka pun sebut alhamdulillah, perut mereka merasa kekenyangan. Apabila sampai waktu malam mereka merasa kelaparan balik. Kemudian kata Rasulullah, mulut mereka akan sebut la ilaha illallah, perut mereka merasakan kekenyangan tanpa air, tanpa minuman. Betapa susah dan ajaibnya ketika zaman itu. Tuan-tuan sebut subhanallah, makin kenyang kah makin lapar? Ni saya duduk ceramah ni pun semua makin kelaparan. Sejam setengah dah ni. Ni sejam setengah dah, habislah masa. Subhanallah. Kelaparan.